الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertamanya marilah kita bersama-sama merafahkan dan memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana di atas segala limpah kurnia dan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dihimpunkan kita pada malam ini bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita duduk di dalam satu majlis, untuk bersama-sama kita mengambil ilmu, faedah serta manfaat daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, dan juga peringatan-peringatan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga beberapa kalam pendapat daripada para ulama rahimahumullahu taala. Dan insya-Allah pada malam ini kitab yang kita selalu guna, kitab hikam tu, tinggal kita tengok satu tajuk berkenaan dengan kelebihan 10 hari yang terawal Zulhijjah dan juga hari Arafah. Jadi sebagaimana biasalah perangai saya kan, bila mai satu-satu masa yang pada pandangan ulama, bukan pada pandangan saya, pada pandangan ulama hari tersebut besar dan perlu diingati serta perlu disambut dan diraihkan dengan ibadat-ibadat serta kebajikan, maka kita akan baca agar kita tak terlepas peluang dalam mengambil manfaat, istifadah serta ganjaran-ganjaran yang berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan masa ni pula hanya datang sekali-sekala. Macam kitab hikam ni kita baca selalu dah. Adapun bulan Zulhijjah dia tak mai setahun 2 kali. Kita tak jumpa bulan Zulhijjah setahun 3 kali. Kalau jumpa 3 kali teruk lagi dah. Mai bulan Ramadan setahun 3 kali lagi awal lah. Jadi apa yang kita nak buat bila sampai bulan-bulan tersebut? Ini malam ni kita tengok satu kitab yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Bila sebut Al-Hafiz, saya selalu ulang, Al-Hafiz ni gelaran bagi ulama hadis. Bukan orang yang hafal Quran. Kalau di Mesir orang yang hafal Quran tak ada belakang dia Al-Hafiz. Adapun di Malaysia adat kebiasaannya bila sebut Al-Hafiz kita akan nampak orang yang hafal Quran. Adapun Al-Hafiz dari segi istilah ilmu hadis, ia adalah gelaran bagi ahli hadis, iaitu huwa man hafiza mi'ata alfil hadis matnan wa isnadan. Orang yang menghafal 100,000 hadis berserta sanad dan juga matan. Apa dia matan, apa dia sanad? Matan adalah teks kepada hadis tersebut. Contoh, innamal a'malu binniyat. Teks tu matan nama dia. Adapun sanad pula, dia salah silah perawi daripada siapa kepada siapa diambil. Contoh hadis tadi, innamal a'malu binniyat, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Bukhari dia riwayat daripada siapa? Daripada Al-Humaydi Abdullah bin Zubair rahimahullahu ta'ala. Al-Humaydi Abdullah bin Zubair riwayat daripada siapa pula? Daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi riwayat daripada siapa? Daripada Alqamah bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu sampai kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nama dia sanad. Jadi orang yang gelaran dia Al-Hafiz, dia hafal hadis 100,000 sekali dengan sanad. Kita hadis saja pun lelong dah. Tambahlah kalau 100,000. Jadi kepala dia ni penuh dengan sanad dan juga hadis. Hadis innamal a'malu binniyat tadi contoh dia. Tu sanad yang pertama saya baca, tak masuk lagi riwayat-riwayat yang lain. Kadang satu hadis banyak riwayat. Contoh, ada satu berita kemalangan. Jadi kadang-kadang satu berita yang khabarkan kepada kita tu ramai. Jadi sebab tu dia banyak riwayat sebab banyak saksi dan banyak yang dengar berita tersebut. Contoh saya cakap malam ni, yang cakap ni seorang saja, tapi yang dengar tu ramai, maka yang akan menyampaikan selepas itu pun jadi
Jadi ramai. Baik. Jadi gelaran dia Al-Hafiz Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Bila sebut Ad-Dimashqi, orang Syria, orang Damsyik, orang Syam. Baik. Jadi dia karang kitab ini supaya kita ni orang awam dapat mengambil manfaat daripada kitab beliau. Dan beliau pun bukan calang-calang orang, yang mana hadis-hadis yang dia masukkan di dalam kitab ini sekurang-kurangnya adalah hadis dhaif. Kalau dia masukkan tanpa sanad pun kita sangka baik bahawa dia telah meneliti dan mengkaji hadis tersebut. Kerana mana mungkin seorang ulama hadis akan buat perkara yang dia tahu perkara itu salah. Contohnya menyebarkan hadis palsu. Dia kerana dia Al-Hafiz, takkan saja-saja dia nak letak satu hadis, apatah lagi kalau hadis itu palsu. Baik. Kemudian dalam kitab ini dia masukkan banyak bab. Jadi kita tak mau tengok semua. Kita nak tengok bab-bab yang penting yang boleh menjadi amalan kita selepas daripada ini. Kita tak mau ulang. Boleh jadi ada di antara kita yang terlepas peluang nak melakukan puasa 6 hari itu ni. Jadi inilah masa dia kita nak ganti balik. Kita nak ambil peluang balik. Supaya apa? Supaya hak lepas tu, hak yang kita dah lepas dah, kita boleh timbal balik dengan amalan pada bulan Zulhijjah ini, insya-Allah. Jadi bab yang pertama dia letak keutamaan 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi dia tulis di sini Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu taala mengatakan ulama sering membincangkan tentang keutamaan di antara 10 hari yang 3. Jadi di kalangan ulama Islam mereka sering membincangkan 3 jenis 10 hari. Yang pertama 10 hari yang terawal daripada bulan Muharram. Yang kedua 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Yang ketiga 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah. 3 jenis. Pertama 10 hari yang terawal bulan Muharram. Adapun yang kedua 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Baik. 2 yang pertama tadi jadi adat di kalangan orang Nusantara dan amnya orang Islam sedunia. Kita raikan kedatangan bulan Muharram. Dalil kata kita raikan kedatangan bulan Muharram, bila mai bulan Muharram apa kita buat? Pelbagai sambutan kita buat. Contoh adanya ma'al hijrah, kita sambut awal Muharram. Ada orang yang rajin lagi dia puasa hari Tasu'a dan juga hari Ashura. Hari Tasu'a ni bila hari yang ke-9 Muharram. Adapun hari Ashura hari ke-10 Muharram. Apa sebab kita puasa 2 hari? Sebab nak bagi beza antara kita dengan Yahudi. Yahudi pun sambut juga Ashura. Tinggal lagi Nabi SAW nak bagi beza di antara kita dengan mereka. Nabi puasa juga hari ke-9 Muharram. Baik. Kemudian apa lagi yang kita buat bulan Muharram yang kata dalil kita ni cukup raih bulan Muharram ni? Bubuk suara. Itu dalil paling besar. Walaupun ada seorang hamba Allah Ta'ala tu agak dia marah. Dia kata bubuk suara ni benda yang bid'ah. Dia tak ada menentang lain dah nak sebut. Mai-mai bubuk suara pun jadi bid'ah. Tanya awak, bubuk suara ni makanan orang Syiah. Payahlah lah. Bubuk suara ni bukan tipu batu Karbala dalam bubuk tu ada. Dia tabuk putih batu hancur, blender, buat bubuk. Tak ada kan? Dia bubuh kacang serupa dengan kita. Lain lah. Dia bubuh tu kabur pendek tu dalam tu kan. Masa tu baru haram. Dan benda makan ni tak terlibat dengan bid'ah. Adakah bubuk suara dia buat sembahan kepada mana-mana tokoh? Tak ada. Memang dia kacau bubuk suara tu, dia tujuan dia apa? Nak makan. Pada kita tak boleh. Pasal apa? Pasal bubuk suara ni khusus. Pasal apa mesti buat hari Ashura saja? Pasal apa tak buat hari lain? Dia main betul pula. Lah nak tanya kan? Kuih raya orang buat setahun sekali ke tiap hari orang buat? Tadi dia kata kalau kita buat bubuk suara, dia kata pasal apa mesti khusus masa hari Ashura saja hangpa nak kacau bubuk suara. Awak hari lain kau tak mau kacau. Pasal apa bulan ni? Pasal apa mesti khusus bulan Muharram saja? Kita nak jawab balik. Awak kuih raya awak tak buat hari-hari? Pasal apa khusus kuih raya mesti buat masa raya saja? Pasal apa kuih semprit tak buat bulan lain, bulan Rejab tak buat kuih semprit, kuih London?
Cuba kita buat bulan lain tengok. Orang kata apa kita? Ni gila lah pasal. Jadi begitu juga dengan bubuk suara tadi ni. Suka hati dia lah, dia buat tu bersempena pun tak ada masalah. Tak ada masalah, bukannya tujuan ibadat. Tujuan orang kata apa, biar ada sempena, biar ada munasabah dengan sesuatu masa, bukannya tujuan kita buat ni dengan tujuan ibadat. Ada masa bubuk suara bukan niat. Saja aku masak bubuk suara bersempena dengan bulan Muharram lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala dah. Tak ada dah. Dia tabuk dalam kawah tu, dia kacau tak nak berlimpah dah, mayang mudak lah itu. Dah tak yang kacau bubuk suara kan mayang kan. Abang dia kacau di masjid, kacau di rumah dia, ialah munasabah lah kan. Dan takut orang. Baik. Itu bulan Muharram. Adapun 10 hari yang terakhir bulan Ramadan pun menjadi adat. Dalil kita tengok 10 hari yang terakhir bulan Ramadan hari itu ni penuh ada orang di masjid. Penuh kan? Tak penuh ke masjid kita? Jangan anggap pergi, tak kira orang marah. Masjid lain lah. Masjid lain kalau kita pergi, kita tengok kan 10 hari yang terakhir tu, pukul 4 pagi penuh lah orang. Tapi dia kuih akhir tu lagi kuih kering lah. Pasal apa? Ada pakai adik kampung. Itulah alasan nak buku pun. Padahal memang duduk di rumah tapi mana? Cuma tak main ya. Baik. Tapi biasanya adat 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ada orang tak? Orang ra'i tak? Orang ra'i walaupun dia tak pergi masjid ke, dia duduk di rumah ke, tetap dia ra'i dengan ibadat. Dia buat qiyamul lail. Apa pasal? Pasal dia tahu malam-malam tersebut ada ganjaran, ada kelebihan. Maka jadi adat juga. Adapun 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah ni jarang orang ambil peduli. Kalau ada pun biasanya kita puasa hari Arafah. Sedangkan 1 sampai 8 Zulhijjah juga ada kemuliaan yang kita tak tahu. Kadang-kadang fadilat dia hampir sama dengan puasa 6. Cuma orang tak tahu Dan puasa 1 hari di bulan Zulhijjah 1 sampai 8 tu kadang-kadang 1 hari sama dengan setahun. Kalau puasa 6, kita kena puasa 6 hari baru dapat setahun. Hak ni sehari bersamaan dengan setahun. Baik. Kemudian dia kata khabar-khabar menunjukkan kelebihan atau keutamaan 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah. Khabar-khabar. Bila baca kitab, khabar-khabar bukan makna berita. Tapi khabar adalah lafaz umum yang membawa 2 makna. Kalau hadis nisbah kepada Nabi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kata apa? Hadis ni ucapan Nabi. Kemudian kalau kita baca kitab, jumpa perkataan dia tulis asar. Asar ini adalah kalam sahabat, ucapan sahabat, kata-kata sahabat. Dia panggil asar, dia tak panggil hadis. Jadi khabar-khabar, bila sebut khabar, asar pun dia, hadis pun dia. Jadi dengan maksud di sini dia kata khabar-khabar menunjukkan ada di sana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan-perkataan para sahabat yang menunjukkan kelebihan atau keutamaan 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah ke atas 10 hari yang terawal bulan Muharram dan 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Baik. Jadi di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta dengan perkataan serta pandangan para sahabat yang menunjukkan bahawa 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah lebih mulia daripada 10 hari yang terawal bulan Muharram dan juga 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Baik, apa sebab hari tersebut jadi mulia? Baik, kerana di dalam 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah tersebut terdapatnya hari Tarwiyah. Apa benda hari Tarwiyah? Sekejap lagi pengarang ni akan terang di belakang. Baik, kemudian hari Arafah juga berada dalam lingkungan 10 hari tersebut. Dan yang terakhir di sana juga ada apa yang kita kenali sebagai Aidul Adha. Maka dalam masa 10 hari itu terhimpun 3 perkara besar. Hari Arafah adalah kemuncak bagi segala ibadah, kemuncak bagi ibadah haji, dan haji itu kemuncak bagi semua ibadah. Kemudian hari raya Aidul Adha
Di antaranya diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin afdalu 'indallahi min ayyami 'ashri Dzulhijjah." Tiadalah dari hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah daripada 10 hari yang terawal bulan Dzulhijjah. Maka dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita, tiadalah yang tak ada hari-hari yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala melainkan 10 hari yang terawal daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian mai pula sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, wala mithluha fi sabilillah." Apakah berjihad fi sabilillah pun tak standing dengan kemuliaan 10 hari yang terawal bulan Dzulhijjah tersebut? Maka jawab Nabi SAW, "Wala mithluha fi sabilillah illa man ghafara wajhahu fit turab." Berjihad fi sabilillah pun tidak setanding dengan kelebihannya kecuali orang yang telah melumurkan wajahnya ke tanah dengan maksud telah mati syahid. Jadi dia nak habaq apa? Nabi nak kata kat kita, 10 hari yang terawal tu kalau banding dengan jihad fi sabilillah lebih mulia 10 hari yang terawal bulan Dzulhijjah. Tetapi bila yang kata jihad fi sabilillah jadi lagi mulia? Bila mana kita pi kemudian tak balik dengan maksud mati syahid, masa tu barulah kedudukan jihad fi sabilillah naik balik kedudukan lagi tinggi daripada 10 hari yang terawal bulan Dzulhijjah. Baik. Dalam hadis yang lain disebut oleh Al-Bazzar dalam musnad dia, Ibnu Hibban dalam sahih dia dengan lafaz, "Ma min ayyamin afdalu 'indallahi min ayyami 'ashri Dzulhijjah." Juga lafaz yang sama, tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan 10 hari yang terawal daripada bulan Dzulhijjah. Dan kemudian ada satu hadis tetapi sanadnya dhaif. Dhaif boleh ramai tak? Boleh. Tinggal lagi tak boleh jadi hujjah dalam hukum hakam dan juga bab tauhid ataupun akidah. Adapun sekadar nak bagi kita semangat dalam ibadat dan ketaatan, maka boleh dijadikan sandaran. Jadi hadis ni riwayat Al-Imam Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qiyamu kulli lailatin minha ka qiyami lailatul qadr." Salat pada setiap malam daripadanya, yakni daripada 10 hari yang terawal bulan Dzulhijjah tersebut, seumpama solat pada malam Al-Qadar. Jadi kita solat, kita dirikan ibadat pada malam-malam tersebut, disebut dalam perkataan Sayyidina Abi Hurairah tadi, seumpama kita beribadat pada Lailatul Qadar. Maksud apa? Maksud terlalu banyak fadilat yang ada pada malam-malam bulan Dzulhijjah tersebut. Juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi, baginda bersabda, "Ikhtarallahu azza wa jalla az-zamana, fa ahabbu zamani ila Allah azza wa jalla al-ashhurul hurum, wa ahabbu al-ashhuri ila Allah azza wa jalla Dzulhijjah, wa ahabbu Dzulhijjah ila Allah al-ashrul awwal." Baik, Nabi bagi tahu Allah Ta'ala telah memilih masa dengan maksud Allah Ta'ala dah menetapkan masa-masa yang mempunyai keberkatan, yang mempunyai ketinggian dan juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masa yang paling Allah Ta'ala suka iaitulah bulan-bulan haram. Apa dia bulan-bulan haram? Ada 4. Yang pertama Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat Muharram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada 4 bulan haram, dan bulan-bulan ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara keempat bulan mulia ini, kita dah kehilangan satu, iaitu bulan Rajab. Nak jumpa Rajab pula bila? Tahun depan. Nak tinggal kat kita lah ni ada apa? Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Hari ni pun kata salah saya dah 20 Dzulqa'dah.
Jadi tinggal baki beberapa hari lagi je untuk kita melakukan ibadah dan juga ketaatan. Yang sepatutnya kita rebut peluang yang ada dalam masa-masa ini. Walaupun Allah Ta'ala tak bagi tahu secara jelas apa rahsia-rahsia yang ada dalam bulan ini, sebagai hamba sepatutnya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari jawapan apa yang Allah Ta'ala letakkan dan apa yang Allah Ta'ala simpan untuk hamba-hamba dia yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian disebut manakala bulan yang paling disukai oleh Allah ialah bulan Zulhijjah. Di antara 4 bulan tu pula ada satu yang Allah Ta'ala suka, nama dia Zulhijjah. Dan hari yang paling disukai oleh Allah dalam bulan Zulhijjah pula ialah hari 10 terawal daripada Zulhijjah. Maka 10 hari yang terawal tu menjadi bahagian hari-hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari, dikeluarkan dengan maksud diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih dia daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ma min ayyamin al-'amalu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tiadalah dari hari-hari yang dilakukan amalan salih yang lebih Allah Ta'ala suka daripada hari-hari ini, dengan maksud pada 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah. Nabi bagi tahu kita hari mana yang Allah Ta'ala suka untuk kita melakukan ibadah, yakni dengan maksud pada hari tersebut Allah Ta'ala akan lipat gandakan segala amal dan ketaatan serta kebajikan yang kita lakukan. Maka Nabi bagi tahu iaitulah 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah. Jadi rugi kalau kita tak ambil peluang yang ada, maka akan menyebabkan kita akan kehilangan peluang yang ada. Bila buat ketaatan, jangan berlengah. Sebab itu dalam kitab yang kita baca ni, esok kita jumpa satu bab di mana Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau sebut orang yang mana dalam ibadat dia suka berangan. Dia tak buat ibadat pun berangan lebih. Duduk seorang-seorang, dia duduk depan pagar rumah dia, duduk depan rumah, dia tengok orang naik motor pergi ke surau nak pergi mengaji, nak pergi sembahyang, dia duduk berangan. Dia kata, "Ihlah, kalau boleh pergi surau syok juga kan." Berasa nak pergi, duduk berasa tu lah. Tak bersiap, duduk melengung, duduk ndui kan. Kok kata dia nak pergi masuk dalam rumah pakai baju, start motor terus pergi ke surau, tak. Memang dia berangan aja. Ataupun dia tengok dalam TV, tanyalah ustaz ke apa benda ke, ustaz tu pun abang amalan sekian baik. Dia pun duduk dalam pukul 10 malam tu, ihlah. Kalau boleh buat duha kan syok. Dah. Benda cerita ibadat ni sudah berangan hak esok, berangan hak lah. Jangan duk berangan hak esok tak tentu ni. Hak mana hak kita? Hak lah. Hak duk ada dengan kita lah ni, hak tu lah bahagian kita. Yang esok belum pasti. Sebab tu dalam ibadat pasal duk cerita depan, cerita hak lah. Tumpang yang duk ada masa ni, kalau kata duha esok ni belum tentu dan belum pasti kita hidup. Jadi apa yang ada dekat kita? Pukul 10 malam, pukul 11 malam. Jadi apa yang boleh buat dalam waktu-waktu tersebut? Kan ada witir, ataupun ada solat-solat sunat yang lain, atau boleh buat solat sunat taubat. Kan banyak. Jadi kenapa mesti tunggu esok? Atau nak buat tahajud minggu depan pun, minggu ni let lu, lara berpuas tu, minggu depan baru kita buat tahajud. Jangan. Kena buat masa tu juga, buat hari tu juga. Korang kalau kata tak buat lagi pun kunci jam. Kunci jam banyak-banyak sikit kan. Pasal apa kalau kunci satu biasa tak jaga. Settle lah tu panggil saya. Nak mangkit pergi mana-mana kan, bila subuh ke apa kan, 15 kali jam tu kunci. Bila selang 5 minit dia mesti bunyi. Sampai berdengung kepala-kepala. Baru ni pandai sangat. Kunci jam kat 15. Dia bunyi sedah tu, saya tutup semua kali. Kuat. Jaga-jaga orang azan. Bila subuh mana dia. Lepas ni jangan tidur lah. Betul orang tanya saya, "Ustaz, awak tak tidur malam kalau subuh kan?" Saya anggap ustaz main ngantuk. Kalau aku tak kunci lagi aku tak main. Dak je orang azan. Saya pun dengar orang azan. Allah kata lebat macam mana ni. Tengok duk ada 6 miss call daripada orang surau. Saya pun hantar mesej, "Tak maaf banyaklah. Saya dengar tu bunyi azan je." Apa kuliah hari lah ni. Pokok muslimat situ pula, mereka punya rekah kita suruh main juga. Ustaz main dah juga. Dia tak tahu kan kita ni kalau dah mangkit lambat, tak ada mood terus nak ngajar. Betul. Tuan kalau buat apa pun,
Tuan suka buat ajar kelang kabut? Kita tak suka. Kalau buat ajar kelang kabut ni biasanya memang kita boleh buat, tapi berada dalam keadaan tak apa nak sedih, tak apa nak sesak. Yang tu buat saya pun. Kita ada mengkit orang azan dah nak pergi buat kelang kabut, memang dah lah. Saya hantar mesej, ustaz tak apa kami tunggu ustaz. Hampa tunggulah, memang aku takkan sampai. Baik. Sini boleh gitulah Tapi maghrib ni alhamdulillah dah payah nak dengar. Kalau subuh qalu lillah lah. Baik. Kita tengok hadis lain di mana hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Di mana Nabi SAW bersabda, yang ni saya baca makna terus pasal hadis dia panjang. Nabi kata, tiada daripada hari-hari di dunia yang lebih dikasihi oleh Allah untuk beribadat kepadanya daripada hari-hari yang 10. Puasa setiap hari dari hari-hari yang 10 ini menyamai puasa setahun. Ini yang saya kata tadi. Kan? Kita duk rekah lah puasa 6. Bukan kata salah puasa 6, betul lah. Kan? Ni hak tak dan ni. Dah lah puasa 6 dia tak dan. Mai Zulhijjah pun dia buat tak tahu. Hak ni payah dah lah. Ini semua set-set yang masuk dalam line. Line pagi 10 Zulhijjah tu. Nampak? Kira 11, 12, 13 hari yang kita tok pokok ni. Hari puasa 6 pun dia buat tak tahu. Mai bulan Zulhijjah kita habaq suruh buat ibadat pun dia buat dongoi lagu tu ya. Punya pasal lah ustaz. Abang kata puasa ke tak puasa ke memang aku buat tak tahu. Jenis ni tuan tok siap. Sebelum sembelih hak ni sembelih dia dulu. Saya alam lawak yang dan tak tahu panggil orang lembu pula ni. Kita bagi contoh. Dah apa orang tak mau buat, abang ni yang tak mau, abang ni orang tak mau, nak jadi apa? Ada. Kita habaq pilah apa pun. Nantilah ustaz. Relax dulu, duk relax apa? Kalau umur kita tu muda lain cerita. Tapi masalah dia lah ni muda pun mati. Mati bukan dia duk main abang kita. Kok dia main abang malaikat Jibril ke malaikat apa? Israel ke main bincang kita tu nak mati bila? Ada? Tak ada dah. Dia main dia ambil terus lah. Semalam jiran kampung saya dulu. Siapa sangka kata dia nak mati? Tengok dengan badan sedap. Siapa fikir kata dia nak mati pergi kerja pagi tu? Tak tahu pipi kerja trailer terbalik je. Tak ada. Kok masa dia trailer nak start trailer tu apa malaikat maut mai abang ni tak pergi depan tu dia hang dia memang terbat lahum tak start dah lah tu kan. Jadi pasal tak habaq. Pasal tu kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu kita mati bila, apa yang ada kelebihan-kelebihan yang Nabi SAW suruh buat tu buat sajalah. Kalau tak banyak sekalipun daripada 10 hari itu kita ambil lah satu. Dapat dah setahun? Dapat dah. Baik. Jadi puasa tiap-tiap hari daripada hari 10 tu sama dengan puasa setahun. Dan solat pada setiap malam daripada malam-malam yang 10 ini umpama solat malam Al-Qadar. Nampak? Jadi dah seorang makcik tanya malam ustaz, nak buat sembahyang apa? La ilaha illallah. Kan dia suruh sembahyang, jadi tak abang sembahyang apa, jangan sembahyang lohok dalam waktu malam dah lah. Okey, satu pagi buat sembahyang apa tau, sembahyang lohok adanya. Mana boleh ke tu? Buat sembahyang sunat lah. Mungkin ke 12 tu apa lah aku nak buat malam-malam bulan Zulhijjah ni. Cari. Kalau kata rajin lagi buat sembahyang qadha. Kadang-kadang ada kita ni rajin ni sembahyang sunat ni berjebah. Sembahyang qadha dia tak buat. Ada seorang hamba Allah Taala saya jumpa dia, saya tengok di mana. Dia sembahyang ni, kita sembahyang qablah ba'diyah kan. Kita duduk sebelah dia tu dengar bunyi subuh. Kan? Rupanya dia bukan sembahyang ba'diyah ataupun qabliyah. Dia sembahyang qadha. Kan kita sembahyang qabliyah ba'diyah tu 2 rakaat kan. 2 rakaat je dia tak buat. Ba'diyah ada qabliyah dia buat subuh. Saya kata buat subuh. Dia kata, ustaz, aku 2 kali nak buat buat sunat ni lagi hak yang qadha ni satu pun aku tak terbuat. Baik aku selesaikan dulu hak mana wajib, hak sunat ni sambil-sambil ikut kata dan aku buat. Ni orang yang betul-betul dia risau, takut-takut dia tak dan nak qadha. Pasal dia tahu masa dia pendek. Umur kita ni bukan panjang mana pun, hari ni sehari-sehari saatnya tak tahu habis dah sehari. Baik. Jadi solat pada malam-malam tu sama dengan malam Lailatul Qadar. Sama dari sudut apa? Sama dari sudut ganjaran. Adapun dari sudut kedudukan memanglah tak sama sebab dia sebut pun halnya seumpama. Baik. Kemudian disebut oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi SAW. Nabi kata, tidaklah dilakukan suatu amalan pada 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah
melainkan digandakan pahalanya dengan pahala yang tidak digandakan pada masa yang lain. Puasa satu hari sama dengan setahun, dan solat pada satu malam menyamai solat pada malam Al-Qadar. Ini pun hadisnya sama. Baik. Kemudian daripada Mujahid, daripada Ibni Umar, beliau berkata, yakni perkataan Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, bukan hadis Nabi SAW. Dia kata, tiada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari Jumaat, yang bukan termasuk dalam hari yang 10. Sesungguhnya amalan pada waktu itu menyamai amalan setahun. Amalan pada 10 hari itu bersamaan dengan setahun. Bukan 10 hari itu setahun tak. Setiap hari itu dapat setahun. Lepas tu saya kata, kalau tak dapat 10 hari pun dapat sehari pun jadi. Ini satu. Ada lagi hak lain. Baik. Kemudian dalil kata afdalnya hari-hari yang 10 ni, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan beberapa ulama mazhab Syafi'i berpendapat dengan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, jika seseorang suami mentalakkan isterinya dengan ta'liq, yakni cerai dengan mengikat pada sesuatu. Contoh, dia kata kepada bini dia, kamu jatuh talak pada hari yang paling afdal dalam dunia. Bila? Hari Arafah, yang mana hari Arafah sebahagian daripada hari-hari bulan Dzulhijjah, dan juga hari yang terawal dalam bulan Dzulhijjah. Tu jangan melawak, cerai-cerai dengan bini, duk ingat tak ada hari yang mulia dalam Islam ni, melawak pi. Hang ku cerai hang. Tapi talak tu jatuh bila sampai hari yang paling afdal dalam dunia. Maka hari yang paling afdal dalam dunia menurut mazhab Syafi'i hari Arafah. Maka talak jatuh bila? Jatuh pada hari Arafah. Orang duk sambut nak raya, bini teriak. Siapa teriak ni? Abang lupa lah kan. Dulu abang ingat tak? Sekian hari abang sebut, abang cerai saya pada hari yang paling afdal dalam dunia. Mana ada hari yang paling afdal? Bang esok nak raya abang ni. Hari ni jatuh talak. 9 Dzulhijjah. Jadi jangan melawak. Ada benda yang kita boleh melawak, ada benda yang tak boleh melawak. Di antara benda yang tak boleh melawak, sebab kalau melawak pun jatuh, iaitulah talak. Baik, bukan tolak. Tolak bini tak ada masalah. Ni talak cerai. Tolak lagu tu, tolak pergi satu kali pun tak ada apa tu. Baik. No. Kemudian kita tengoklah tadi 10 hari yang terawal bulan Dzulhijjah. Tengok pula kelebihan hari Arafah. Jadi di sini ada asar perkataan sahabat daripada Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas ibnu Malik ni antara sahabat Nabi SAW yang meninggal akhir-akhir zaman sahabat. Lepas depa tak ada sahabat. Dan Anas bin Malik di antara sahabat Nabi yang ramai anak. Pasal Nabi doa kat dia. Memang Nabi minta dia ni banyak anak. Dan panjangnya umur Anas bin Malik ni, dia sempat hidup zaman Yazid bin Muawiyah. Baik. Tapi ada sahabat lain yang meninggal paling akhir. Bukan Anas bin Malik. Sahabat ni palinglah, lepas daripada dia meninggal tak ada dah generasi sahabat. Sahabat ni kalau kata ada orang lahir zaman sahabat tu ada lagi, nama dia tabi'in. Adapun yang lahir lepas daripada sahabat meninggal, nama dia tabi'in. Baik. Siapa sahabat tu? Nama dia Abu Tufail. Dia sahabat yang paling akhir meninggal. Lepas tu tak ada dah generasi sahabat. Sebut lagi betul. Tufail tu bukan tupai. Tufail dengan tupai tu lain. Tufail dia jangan lah. Ta, fa, ya, lam. Tufail. Abu Tufail. Dia lah. Habis Abu Tufail ni tak ada dah sahabat Nabi SAW selepas daripada dia. Jadi Anas ibnu Malik dia kata, kana yuqalu fi ayyamil 'ashr likulli yawmin alfu yawmin wa yawma arafata 10,000 yawmin, ya'ni fil fadl. Adalah dikatakan mengenai hari-hari 10 terawal bulan Dzulhijjah, bagi setiap satu hari kelebihannya sama dengan 1000 hari. Ni Anas bin Malik kata, bagi setiap satu hari daripada 10 hari itu, 1 sampai 8 hari bulan dapat buat pahala ibadat sama dengan 1000 hari. Setahun ada 360. Bila sebut 1000, hampir 3 tahun. Kalau kata kita sambut
1 sampai 8 tu dengan ibadat puasa contoh dia. Seolah-olah kita puasa selama 1000 hari. Boleh kita puasa 1000 hari? 30 hari pun kita cari akal. Tambahlah 1000 hari. Jadi bila mana kita tak mampu, kita tahu nak buat 1000 hari ni memang tak ada dah. Maka inilah masa dia untuk aku dapat fadilat, kelebihan seumpama ini. Kemudian dan hari Arafah pula kelebihan apa? Kelebihan buat baik, buat taat, buat kebajikan sama dengan 10,000 hari. Hak tadi 1 sampai 8 dapat 1000 hari. Kalau hari Arafah buat baik, buat ketaatan dapat 10,000 hari seolah-olah kita buat baik semasa sepanjang masa tu. Baik. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Ma minas sanati yawmun ahabba ilayya an asumahu min yaumi Arafah." Tidak ada dalam setahun satu hari yang lebih saya suka untuk berpuasa daripada hari Arafah. Maka dapat kita ambil faedah daripada perkataan ini bahawa puasa hari Arafah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Aisyah takkan buat satu benda melainkan Nabi buat. Dan kemudiannya ianya juga merupakan sunnah para sahabat radhwanullahi alaihim ajma'in, diikuti dan disambut pula oleh para ulama selepas daripada itu. Baik. Kemudian Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ayyamal 'ashr kutiba lahu bi kulli yawmin shawmu sanatin ghairi Arafah, fa innahu man shama yawma Arafah kutiba lahu shawmu sanatain." Siapa-siapa yang berpuasa, yakni puasa pada hari-hari 10 yang terawal bulan Zulhijjah tersebut, nescaya ditulis baginya bagi setiap satu hari pahala puasa selama setahun. Pada hari Arafah pula ditulis baginya pahala puasa selama 2 tahun. Puasa 1 sampai 8 Zulhijjah dapat ganjaran seolah-olah berpuasa selama setahun. Siapa yang puasa pula hari Arafah, seolah-olah dia berpuasa selama 2 tahun. Ini ganjarannya besar. 1 sampai 8 dapat dah setahun. Kalau kata ada orang dia boleh buat 8 hari direct, maka dapat bagi dia 8 tahun campur dengan hari Arafah 2 tahun jadi 10 tahun. No? Kita nak puasa 10 tahun direct, bukan kata 30 hari. Dia bukan kira 30 hari dah, setahun tu penuh tanpa tinggal. No, bermakna kalau puasa 10 tahun direct ada. Tidak ada tenggerai. Kat seorang. No? Ada seorang aja saya ingat, bukan di sinilah, di belah Kedah, Pak Sumi. Dia puasa. Rajin puasa. Kalau kita puasa lagu dia, puasa tak main surau lah. Saya bawa tak main surau, tak dan kau puasa. Banyak tak dan. Saya banyak ingat puasa. Tapi kalau kata sungguh-sungguh kita nak usaha, nak cuba, cuba. Berarti mahabak saya jadi rasa lah. Nak tengok juga. Pasal apa? Orang yang boleh puasa ni biasa himmah dia memang kuat, teguh sungguh lah. Iman dia ni kuat sungguh-sungguh. Kalau tak ni, tera bulan Ramadan pun dia cari akal tu lagu mana nak boleh bagi tak pasal lapang. Dia lah. Bulan Ramadan tu Pian dia cari kawan-kawan, dia melilau pergi rumah kawan. Tak pernah pergi rumah kawan tu pun pergi hari tu. Pasal apa? Aku tak boleh duduk, ada duduk rumah pasal lapang, main cari hang lah. Sembang. Ada orang dia hilangkan rasa lapang dengan lena. Dia lena daripada lepas subuh sampai maghrib. Lena lagi asak sikit. Bini pun kata, "Bang, kakak asak lah." Apa? Lohak lah. Dia pun mengikit mayar lohak. Lepas mayar lohak, dia pun kiri kanan tak ada apa nak buat, sambung mulut dia nak tiada. Usah lagi asak, bini mayar pula, "Bang, kakak asak lah ni." Celek balik. Dia tengok kiri kanan, mayar asak apa siap. Habis mayar asak bagi salam kiri kanan, dia padam pula. Lepas tu bini kata, "Bang kah? Maghrib dah, kau puasa." Dia pun mangkit dengan mata celek tak celek tu, duduk di meja makan. Dia pun timbang dengan kita, timbang dengan bini timbang dengan kita pula. Timbang dengan bini, dia kata, "Awak cepat dengan rasa tu, cepat sungguh lah lain lah." Kedua buat timbang, buat sedih, buat rasa warak boleh kan. Dia kata, "Ilah akhir zaman, masa lah cepat sungguh." Orang kalau sembang mengarut cukup pandai. Tu ya, kita nak bagi hilang rasa mengantuk, nak bagi hilang rasa lapang ni, jawapan dia tidak kan. Dalil dia kata nak bagi hilang rasa penat dengan mengantuk ni bila? Khutbah jemaah. Kita nak tunggu tu imam tu khutbah lama. Dia nak pergi cepat pun lah. Dia nak kan?
Dak saya pernah kali masjid negeri tu. Saya duduk sana. Kita pun letih. Kelas hari Jumaat ni awal. Dah jadi lena pergi cari buah tangga tu kan. Tangga ujung tu teduh, duduk elok lah tu kan. Selena tu. Sedap-sedap bunyi apa? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita celik-celik ayat. Khutbah tak lagi. Awal cepat ngah ni tu imam khutbah. Cepat apa? Memang lena tu sedap-sedap orang qomat. Tak tahulah sah tak jemaah ada. Pasal tak dengar khutbah. Macam perangai tak dah. Ceritalah tak cerita tu dah lena. Baik. Ada orang dia marah orang ni. Dia marah saya lah. Dia kita ni nak marah orang biar kena gaya lah kan. Saya tak kisah orang tegur saya kalau kata ada benda salah tu, mat tegur tak ada masalah. Tegur cara dah. Macam saya tahu ada kan ada seorang pak cik di Allahumma salli ala sayyidina di Tamaria, Sungai Petani. Bila dia mat tegur cara elok bab doa lepas kuliah. Dia kata ustaz patut tambah doa kat ibu bapa. Saya buat. Pasal apa? Pasal dia mat tegur tu cara elok dan saya hormat cara dia tegur. Saya seronok. Pasal apa? Dia tegur tu tak ada rasa dia nak meninggi diri. Jadi ada seorang hamba Allah Taala ni. Saya pergi kuliah di Padang Serai. Bab masa tu sembahyang Isya. Saya baca rakaat pertama wadduha. Rakaat kedua saya baca idza jaa Rasulullah. Dan tu memang doa yang saya baca tadi pun nak biar ni Ustaz. Jadi dia mai lepas daripada sembahyang tu. Habis semua orang makan balik dah, nak duduk dalam motor dah, dia mai jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, nak tanya sikit dia dah." Saya dah tanya lah. Surah hak afdal baca surah apa? Tu yang ni saya nampak gaya ni tak buah apa ni. Kan? Tapi saya pun sedia lah tu nak jadi apa jadi ya. Saya kata wah. Dia kata dak lah tadi ustaz baca surah apa? Saya kata baca wadduha. Rakaat kedua ustaz baca surah apa? Idza ja. Wadduha ni pasang dia apa? Nak marah aku pula. Saya kata wadduha. Dia kata takkan ustaz tak tahu ke? Saya kata saya tahu wadduha pasang dia alam nasyrah. Pasal dalam kitab memang sebut tu. Pasal alam nasyrah dengan wadduha ni pasang. Pasang apa sebab? Sebab Nabi SAW terputus wahyu lama. Bila Nabi putus wahyu lama, Nabi sedih. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan wadduha dengan alam nasyrah ni. Selepas mana pok-pok Quraisy kata kat Nabi SAW, dia kata tu dia alam Muhammad, tengok Tuhan hang tinggal hang. Tuhan hang tak mau kawan hang dah. Jadi dia ejek Nabi menyebabkan Nabi sedih. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ayat ni dengan nak masuk, nak habaq kata Allah Ta'ala tak pernah tinggal Nabi SAW. Bahkan setiap masa Allah Ta'ala angkat kedudukan Nabi, menyebabkan Nabi rasa gembira. Lalu Nabi gabung dua surah ni bila Nabi jadi imam. Tu je. Kemudian saya kata saya tahu. Habis saya tak baca? Ya Allah kata. Saya kata bang, saya tak baca senang ni lah. Kalau saya banyak kona, ya bang marah. Lah cerita dia jawapan dia mudah, saya menyegan. Saya menyegan. Dia tak terang bang. Dah bunyi buat bang. Saya kata saya menyegan tunggu saya. Itu saya kata, lah ni nak tanya abang balik. Batal tak sayang tadi? Batal tak? Tak bang? Tak batal satu bab. Saya kata yang abang nak marah ni siapa? Dia kata tak lah ustaz-ustaz muda lah ni buat kerja kurang fadilat. Amboi. Saya kata apa benda yang kurang fadilatnya? Baca surah ni dia kata patut yang afdalnya baca surah ni ikut urutan. Kalau baca Al-Ha contoh dia bulan Ramadan. Al-Ha lepas Al-Ha baca apa? Wal Asr. Kalau baca Wailun lepas Wailun apa dah? Dia tahu Al Asr. Saya ni sebut ni. Allah lebih kurang tu lah. Mana dia ikut urutan. Kalau lepas Ar-Ra'aital ladzi baca Inna A'tayna. Mana tengok ikut urutan. Dia kata mesti ikut urutan lagu tu kita baru afdal. Saya kata tak apa. Lan nak tanya satu soalan kat abang balik. Sembahyang maghrib, Nabi baca surah apa? Hak sunnah. Kalau sembahyang maghrib nak baca surah apa? Yang betul-betul sunnah hak betul. Apa dia? Ya. Sunan Ibnu Majah, riwayat hadis Sunan Ibnu Majah. Rakaat pertama Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Nabi baca Al-Ikhlas. Tu solat maghrib. Saya nak tanya abang saya kata. Rakaat pertama tu dengan rakaat kedua Al-Kafirun dan Al-Ikhlas tu betul tak? Betul tak dalam mushaf? Tak betul? Betul. Pasal lepas kuliah apa dia? Iza jam. Jadi abang kata afdal kalau siapa yang tak ikut urutan tu makruh. Nabi buat kerja makruh. Jadi kita dak lah tu Nabi tak kira lah. Dan dia pandai tak kenal tak abang pandai pula tu Nabi ambil. Saya kata dia, lah ni bang. Nabi sebut iqra' ma tayassaru minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu dalam Al-Quran. Jangan duk rekah orang tak tahu punca. Abang nak pergi tunjuk abang tahu. Orang yang abang nak pergi serang dia pun tahu. Bukan kata dia tak tahu.
Dia jangan jadi macam masjid Sungai Bakar. Masjid Sungai Bakar lumayan tarawih. Tu imam tu silap sikit je. Dia terdahulukan surah yang kemudian, hak kemudian dia pergi dulu. Contoh dia baca inna a'tayna dulu, ar-ra'ay tepi belakang. Hak tu je, batal tak sembahyang? Tak batal, cuma makruh. Mangkit seorang Allah Taala ni duduk belakang, dia maki tu imam tu. Ni jenis gila. Dia mangkit, dia bubuh tu imam tu. Dia tak tahu tu imam tu pun pandai apa. Dia bubuh, dia kata tu imam tak erti ada dah. Hak tu makruh. Patut-patut hak surah hak dulu, tubuh kemudian hak kemudian. Apa buh dulu pasal apa? Lepas tu imam tu mangkit. Tu imam tu pusing belakang, tak ada selawat apa dah. Tu imam tu kata, "Lah ni hang erti kan? Hang jadi imam." Dah mana tak erti. Nak buah hantau. Dia kena lagu tu ya. Dia kalau banyak orang duk tikai ingat buh lagu tu ya bang. Tawang je. Banyak cakap orang dah kan. Orang layan elok hang cakap banyak. Jangan tunjuk kita tahu seorang, orang ni pun tahu, cuma dia malas nak tunjuk. Dia tersilap nak buat ke mana? Dia main dengan tak tersilap ni, kita tak boleh jangka. Surah hak kita hafal selalu pun, kalau tak terkalih boleh terlupa. Ada orang kuliah lakum dinukum cari tak jumpa apa dah? Pasal apa? Benda nak jadi. Main dengan nak jadi ni, hang suruh sembang kemas lah. Hang mengaji kitab, balai kitab pun, main dengan Tuhan takdir nak jadi, dia akan berlaku. Sebab tu kita ni mengaji biar jelas, biar faham sungguh-sungguh apa yang Tok Guru kata. Tak mestinya Tok Guru kata lagu tu, itulah satu-satunya pendapat. Masih banyak lagi dan luas lagi pendapat dalam Islam. Itu jangan menyusahkan orang. Bila kerana pendapat kita seorang jumud, kita nak marah habis semua orang ni masalah. Jadi macam seorang di Kedah dulu ni. Di Kedah Dr. Imam tu pun satu kerja lah. Kawan ni masuk Islam. Bila masuk Islam, Cina ni pun dia masuk Islam lepas berapa orang dekat madrasah. Tu imam pun tiba-tiba lepas dia bagi masuk Islam tu bunyi azan asar, bunyi jam tu kan. Lepas tu imam pun kata, elok dia kata. Kamu main masuk Islam ni elok dah, lepas kamu masuk Islam terus masuk waktu kita main asar terus lah. Nak jadi raja ni. Lepas daripada tu bila dia kata lagu tu, Cina ni kata, saya tak reti semayang. Saya baru masuk Islam tadi. Tak apa dah, hang ikut apa aku buat. Dia mula apa mana, hang ikut apa aku buat. Dia tak berderah betul-betul. Baklah semayang dulu mana lalu. Nak buat apa, ambil wuduk lagu mana, yang kita semayang ni rokok, sujud, rukun-rukun dia kena habis. Ni tak, dia kata tak apa, ikut je apa saya buat. Semayang dia pun. Allahu Akbar. Kita pasal tu, baca Fatihah, baca surah apa, main tak rokok, itu mana koyak. Surah bawah. Angan bangsa tak erti ni. Turun, rokok, koyak kan tu imam pun fikir apa kena buat. Jadi ada tingkat lagu ni. Tok imam dia pun terjun kot tingkat. Bila terjun kot tingkat, hak yang makdoh ni pun, bila tengok tok imam terjun, dia pun terjun sama. Dia terjun, lari. Tok imam depan dia sikit bendang, tok imam terjun dalam bendang, dia terjun dalam bendang sama kan. Tok imam lari tak batas, dia lari tak batas. Dalam di hujung sikit tok imam jatuh dia linjak, pasal licin batas tu. Dia pun jatuh sama, walaupun dia bukan jatuh pun. Tapi dah tengok tok imam jatuh, dia jatuh sama. Tok imam angkit, tok imam sambung lari, dia lari lagi. Dalam kali kedua tok imam jatuh, tok imam pun malas nak angkit dah, dia tunggu. Tunggu kawan tok imam jatuh sebelah dah. Dah kali apa buah mula Cina terkeluar. Dia kata payah jadi Islam. Payah jadi Islam, dia kata. Aduh. Bayang kena berlari. Tok imam dia pun tengok dia, lari sudah. Dah jadi kata ikut. Saya ikutlah. Tu masalah. Hak ikut pun tak faham, hak bagi arahan pun tak kena raya. Patut-patut hang terang dululah, bayang dulu ke mana. Ni dia tak terang, dia kata ikut. Memang ikut sungguh, kata bendang dia ikut apa. Jadi macam ni, mengaji sekerat. Ustaz dia pun dia mungkin tengok kawan tu tak boleh lagi ni, dia ajak apa patut dulu. Hak yang sekerat dululah dia main nak balung kita. Lelah kali boleh tawang jar itu. Jadi lagu ni hak kawan nak ajak tu pun mungkin kalau dia ajak lebih-lebih, tu iman dia pun fikir kalau aku ajak lebih lagi sebut rokok dia tak faham tentang apa rokok. Sebut sujud dia tak faham tentang apa sujud. Allah senanglah ikutlah apa aku buat. Lepas tu ikut pula kawan hak ikut dia pun mudah beli. Ikut tu imam terjun dia terjun ke kan saya biar terjun. Macam-macam. Nak cerita hari Arafah apa ikut bendang. Jadi hari Arafah macam tu. Kemudian disebut lagi berpuasa pada hari-hari 10 yang terawal bulan Zulhijjah. Setiap hari kafarah dosa sebulan. Kita puasa 1 sampai 7 bulan. Apa pasal saya sebut sampai 7 saja? Tak kita tengok. 1 sampai 7 kafarah dosa sebulan.
Adapun puasa hari Tarwiyah. Tarwiyah ni tarikh dia bila? 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah kafarah dosa setahun. Kita puasa hari Arafah kafarah dosa selama 2 tahun. 1 sampai 7 dapat kafarah dosa sebulan. 8 hari Tarwiyah kafarah dosa selama setahun. Hari Arafah kafarah dosa selama 2 tahun. Apa dia hari Tarwiyah? Hari Tarwiyah hari ke-8 Zulhijjah. Apa sebab nama Tarwiyah? Kita tak mau tengok perselisihan yang banyak. Kita ambil satu cukup. Yang pertama dikatakan diambil daripada fikiran dan renungan pandangan Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai perintah yang dilihat dalam mimpi dia agar supaya menyembelih anak dia Ismail. Jadi Tarwiyah ni maknanya bayangan, renungan, dia fikir balik yang dia tengok dalam mimpi, maka disebabkan itu dinamakan hari ke-8 tersebut sebagai hari Zulhijjah. Maka hari ke-9, hari ke-10 tu bermulalah ibadah korban. Hari ke-8 Nabi Ibrahim masih duduk fikir lagi. Hari ke-9 confirm bahawa perintah kena sembelih Nabi Ismail. Baik. Kemudian apa lagi amalan-amalan lain pada hari Arafah yang kita boleh buat? Maka ada satu hadis yang mana Nabi SAW sebut, la yabqa ahadun yawma arafata fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin illa ghafarallahu la. Tidak tinggal seseorang itu dalam hati dia melainkan ada iman sebesar zarah sahaja pada hari Arafah tu. Maka kata Nabi, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Hari Arafah ni kawan ni iman tinggal 10 minitnya, tinggal sikit je iman dia, tu pun Allah Ta'ala ampun. Mangkit seorang sahabat Nabi tanya kepada Nabi, adakah keampunan tu khusus untuk orang yang wukuf di Arafah saja ataupun untuk manusia secara keseluruhannya walaupun tak wukuf di Arafah? Maka jawab Nabi, balin nasi ammah, untuk manusia seluruhnya. Jadi orang yang diampunkan dosa ni bukan orang wukuf saja, semua sekali. Termasuk orang yang duduk di Malaysia, orang yang duduk di negara lain selain daripada Arafah. Jadi para ulama bila baca hadis ni, mereka fikir satu benda. Kalaulah kawan ni iman tinggal sikit pun, haram tak buat apa pun, tetap Allah Ta'ala ampun dosa dia. Maka apatah lagi kalau kita sambut hari Arafah ni dengan ibadat dan kebajikan, maka lebih-lebih lagi afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa nak buat? Baik. Apa nak buat hari Arafah? Jadi di antara amalan Nabi SAW iaitulah lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali yang kita baca lepas sembahyang tu. Tapi hak kita baca ada yuhyi wa yumit, yang ni tak ada. Tapi tak ada masalah, kalau baca pun boleh. Tu 100 kali. Kemudian sambung dengan Al-Ikhlas sebanyak 100 kali juga. Al-Ikhlas tu baca betul-betul lah. Jangan buat sepangan ada seorang budak silat gayung dulu ni. Dalam gayung, ilmu hak paling last kali nama dia ilmu belian. Belian ni rimau lah. Amalan tu baca qulullah qulhu 70,000 baca di menjerai je lah. Ramai orang dia habis belian awal. Saya kata kita pun heran, dia ni baca apa? Laju pun habis, kita dia baca tak habis lagi 70,000 ni kan sikit. Lain kali pergi jumpa dia, baca apa cepat sangat, baca Al-Ikhlas. Habis cepat sangat, kami tak ada habis lagi. Hampa tak reti, kita tak reti. Dah baca orang nak tunjuk kami bagi nak pergi reti ni. Dia tak senang ya, Al-Ikhlas. Tu ngaut. Orang kata baca surah Al-Ikhlas, dia hentam ulang Al-Ikhlas. Memang ikhlas semua kan. Tu baca Al-Ikhlas 100 kali. Kemudian yang ketiga, selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni yang mana? Yang dalam tahiyat. Kita dah baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai habis. Baca tu nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan duk pergi belah tahiyatul mubarakatus salawat tu 100 kali cukup 50 pejam mata terus. Baik. Jadi baca daripada Allahumma salli ala sampai habis. Kemudian nak baca apa lagi? Ya Arhamar Rahimin. Ulang tu. Tu ulang bila banyak mana pun tak ada masalah. Kalau di Yaman dulu dia ada satu qasidah Ya Arhamar Rahimin karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Jadi tiap-tiap subuh, tiap-tiap waktu kadang-kadang duduk saja-saja Bilal akan pergi ke surau ataupun masjid, dia bacalah terhim tu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin,
Ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya rabbana ya karim. Ulang tu. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahim, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, farrij 'alal muslimin, angkat beban dan kesusahan orang Islam. Lepas tu ini pada ulang. Jadi dulu di tanah kita ni orang tua dia baca sebelum subuh nama dia tarhim. Orang lah bukan dekat tarhim, memang tak erti apa tarhim. Sebut tarhim tak betul dah. Dah seorang tu mai tanya saya masa di sekolah tu, "Ustaz, tahrim ni lagu mana?" Tahrim tu pengharaman. Tarhim minta rahmat, beza. Yang seumpama yang saya sebut tu lah, punya nak sembang, nak cerita, tapi salah sebut. Nak sebut zaman jahiliah, sebut zaman jamaliyah. Dia main sembang tu, dia kata, "Ustaz, saya tak buat dah panggil lama ni. Panggil zaman jamaliyah dulu tak buat dah." Saya kata, zaman jamaliyah zaman mana? Zaman tu lah, zaman kita buat jahat tu. Zaman jamaliyah tu nama makcik kita. Jahiliah, jamaliyah tu jauhnya. Jamaliyah tu bakal bini dia kot, silap sebut. Punya nak cerita, nak abang bersungguh-sungguh, kata dia dah berubah. Silap main abang pada zaman jamaliyah. Boleh habuan lah itu. Baik, kena kita pula jahat suka bom orang. Boleh habuan lah. Baik, lepas ya arhamar rahimin itu tutup dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar tu je. Jadi hari Arafah tu, siang tu kita puasa sampai asar. Amalan para ulama lepas daripada asar, nama dia Majlis At-Ta'rif Biyaumil Arafah. Majlis At-Ta'rif ni tak banyak orang buat dah. Jadi kalau kita nak mula buat, boleh, tak ada masalah. Kut surau ni nak buat ke, nama Majlis At-Ta'rif Biyaumil Arafah. Asar tu lepas main asar, pakat berkumpul di surau, duduk, kemudian buat yang saya bagi tadi. Kalau kami dulu, zaman kami di sana, Syekh akan bahagikan juzuk-juzuk Al-Quran. Dia bagilah, hadut sana ujung ni juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4 sampai 30, betul lah 1, 2, 3 sampai 30. Tapi saya cadangkan jangan buat macam tu. Saya takut sekejap lagi abang-abang, okey, amalan kita hari ta'rif tu baca Al-Quran seorang sejuzuk. Pakat tunggu di bawah melayak teh. Nonton ni atas. Kata tak apa, biar dia buat lah kan. Kita ni misalnya kita tukang baca ayat, mesti lah. Masa tu tak tuang ayat pun di 10 lah. Maksud apa? Ada hang tak apa ambil petuang pula seorang sekali lah. Pasal apa punya tak monet teh. Jadi cadangan saya buat macam biasa cukup. Buat pendek-pendek. Yang tu je. Nama dia At-Ta'rif Biyaumil Arafah. Apa sebab ulama dia buat ni berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Depa fikir kalau kata orang yang iman sikit tu Allah Taala ampun dosa, lebih-lebih lagi orang yang sambut Arafah dengan ibadat. At-Ta'rif ni asalnya dia tiru perbuatan orang yang duduk di Arafah. Tiru perbuatan dari seluruh amalan lah. Jangan main naik motor daripada rumah masing-masing mentang gerai cik ni. Start motor tu kibas dengan ihram macam buh tali pinggang hijau tu duduk atas motor, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syariah. Tu duduk pandai-pandai tanam nyeri lah tu. Yang muslimat lah biasa main jalan kaki memang nampak terang-terang tu orang nak pergi meledak tu. Main depan tu duduk labbaik Allah. Memang saya tak main lah itu. Habislah orang tangkerai dia bawa wukuf di masjid surau tangkerai kecil. Dah kalau gitu dia pakai macam biasa, cuma mai buat amalan tadi cukup tang tu. Kemudian nak buat apa Ustaz? Bawalah makanan masing-masing, buka puasa di surau. Tahun ni hari Arafah, kata salah saya hari Ahad. Jadi kalau kita nak buat ni elok sangatlah. Pasal apa hari tu hari cuti. Kalau hari ni mungkin kan kalau sikit. Baik, insya-Allah cukup sekadar tu untuk kita ambil amalan-amalan yang ditinggalkan oleh para ulama supaya kita dapat beramal bersama-sama. Dan kalau kata ada pertanyaan yang meragukan, contohnya Ustaz, siapa yang buat ta'rif dulu? Yang buat ta'rif ni bukan orang-orang kampung kita. Yang mula-mula buat ta'rif ni di antaranya Al-Imam Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa dia? Sahabat Nabi SAW, merangkap sepupu Nabi, juga merangkap penulis wahyu. Dia di antara orang yang mengasaskan majlis At-Ta'rif. Dia buat apa sebab? Pasal tahun tu dia tak boleh nak buat haji, maka dia buat di Basrah. Dia buat dengan anak-anak murid dia. Tapi dia sambut bukan macam kita lah. Dia sambut dengan majlis ilmu. Dia buat, dia naik atas mimbar, dia baca surah Al-Baqarah daripada awal sampai habis. Kemudian dia tafsir huruf ke huruf, bukan ayat ke ayat, huruf ke huruf. Dah sanggup? 50 muka surat tafsir huruf ke huruf bila nak habis.
Kira baca alif lam mim. Alif pasal pa, lam pasal pa, mim pasal pa. Muka surat pertama jadi sampai kat ulaika allazi pekat tinggal habis ustaz amnya saya dah. Lama dah ni. Kami kebal mongkok dah. Jadi kita ambil takat kita mampu sekadar kita nak dapat fadilah. Jadi kalau kata ada orang yang ustaz-ustaz mana ada hadis riwayat musalsal bi yaumil arafah. Hadis tu khusus riwayat hari Arafah aja, tak ada hari lain. Kalau nak ambil, boleh pergi cari ustaz yang ada hadis tu, kita bawa, ustaz tu riwayat dengan sanad yang dia ada. Kita ambil sanad tu bukan nak jadi muhaddis, tapi sekadar nak sambung hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hubungan keturunan tapi hubungan ilmu. Baik. Jadi insya-Allah cukup sekadar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.